Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini kita akan belajar bab 1 pengenalan kepada grafik komunikasi teknikal. Okey, dalam bab 1 ini ada 5 subtopik. Okey, yang pertama pengenalan kepada grafik komunikasi teknikal, yang kedua media dan peralatan grafik komunikasi teknikal, yang ketiga cara menyediakan kertas lukisan teknikal, kemudian melukis garisan dan menulis huruf dengan teknik yang betul. Kemudian melakar lukisan ortografik, lukisan isometrik, oblik dan perspektif. Okey, so untuk hari ini kita cuma belajar tajuk pengenalan grafik komunikasi teknikal sahaja. Okey, so kita lihat apa yang ada dalam tajuk ini. Okey, dia basically menceritakan apa tu grafik komunikasi teknikal lah. Okey, bermula dengan evolusi lukisan teknikal. Okey, so daripada zaman pertengahan hingga abad ke-18, okey dulu-dulu, okey manusia telah mula menggunakan lukisan sebagai salah satu medium untuk berkomunikasi. Okey, catatan sejarah tamadun manusia menyaksikan bahawa pelbagai simbol dan ukiran telah digunakan sebelum wujudnya tulisan. Di Malaysia pun sama juga, ada catatan sejarah di gua-gua lah, di dinding gua. Okey, jadi di sini ada tulisan hieroglif yang digunakan oleh bangsa Mesir. Orang Mesir gunakan untuk menyampaikan maklumat. Okey, ataupun untuk dia berkomunikasi dengan satu era ke era yang lain lah, sejarah dia. Okey, yang ini juga dulu-dulu dah digunakan, tulisan jam gajah berkenaan humanoid automation. Bolehlah kamu cari apa tu lukisan jam gajah ni dilukis oleh Ismail Al-Jazari. Okey, kemudian pada abad ke-19 kita dah mula gunakan papan lukisan untuk melukis lukisan teknik. Bila ada lukisan teknik, dia adalah alatan seperti jangka lukis, okey, pembaris ke untuk mengukur. Okey, dia gunakan lukisan itulah, dia lebih teknikal supaya lebih tepat. Okey, kemudian pada abad ke-20, abad ke-20 dah bermulanya revolusi komputer. Abad ke-20 ni bukanlah tahun 2000. Tahun 19 something, 1910, 1960 dah ada komputer lah macam tu. Okey, dia bermula dengan lukisan 2D. Dia guna komputer ni lebih mudah daripada lukisan biasa. Dia lebih mudah, lebih cepat, lebih banyak kamu boleh print. Okey, itulah kegunaan komputer. Dalam lukisan teknikal ni memang penting lah sebenarnya. Okey, sebagai kita yang duduk zaman moden ni lagi penting komputer. Okey, contohnya seperti sekarang kamu belajar menggunakan komputer. Okey, so revolusi komputer ni telah mula mengubah lanskap teknologi dan komunikasi maklumat dalam kehidupan manusia. Tak perlulah lukis 2-3 kali untuk lukisan yang sama. Kamu boleh tekan dia cetak, dia akan plot lah berapa banyak kamu. Itu contohnya. Okey. Kemudian dalam lukisan teknikal, dia panggil teknikal ni bukan seni lah. Seni ni dia bebas sikit lah. Teknikal ni kamu terikat. Okay, terikat dengan standard piawai. Okay, supaya bila kamu nak lukis sesuatu, kamu boleh sampaikan dengan tepat kepada orang lain. Kalau kamu nak lukis lampu Kalimantan, kena lukis simbol lampu Kalimantan. Okay, supaya bila kamu tak ada, orang lain yang tengok lukisan tu, dia tahu, oh ni lampu Kalimantan. Itulah tujuan dia. Sebab tu ada standard piawai ni. So dalam sini adalah agensi yang ditubuhkan untuk menyeragamkan segala butiran dan simbol yang digunakan oleh pelukis teknikal. Bukan suka-suka sahaja ikut hati lukisan pelukis teknikal tu, bukan. So dekat sini ada senarai agensi yang terlibat lah. Tak semestinya lukisan tu diseragamkan, ukuran juga diseragamkan. Okay, contohnya ukuran metrik dengan ukuran imperial. So Malaysia guna metrik lah. Okay. So dia kena seragamkan lah supaya bila ukuran kat sini kita order 1 meter, mesti sampai 1 meter. Janganlah kita order 1 meter tapi 1 meter dekat Thailand lain. Tak boleh macam tu. Dia mesti seragam lah. Sebab tu dah ada standard. Okay, kemudian
Yang ini ialah dalam lukisan teknikal ada dua sistem unjuran. Okay, unjuran berpusat dan unjuran selari. Okay, dalam unjuran berpusat ada perspektif linear, perspektif udara. Unjuran selari ada unjuran oblik, unjuran ortografik. So benda-benda ni kamu akan belajar sepanjang kita belajar JKT lah. Kamu akan tahu kenapa dia berpusat, kenapa dia selari. Okay, kamu akan mula nampak benda tu. Okay. Seterusnya, apa tu JKT sebenarnya? Okay, JKT dia merupakan media perhubungan. Okay, dia ialah media perhubungan. Sebab tu dia komunikasi. Media perhubungan dalam bentuk grafik yang mengandungi maklumat lengkap bagi menyampaikan maklumat dengan lebih pesan. Itu tujuan JKT. Okay. So, apabila ada standard dia, jadi setiap garisan yang dilukis secara teknikal tu dengan ciri-ciri dan ketebalan tertentu mempunyai maksud yang tersendiri. Simbol pun ada maksud dia tersendiri. Bukan suka-suka hati je kamu boleh lukis simbol. Saya nak lukis kipas lampu macam ni. Boleh. Kerusi macam ni. Kalau kamu pernah lihat di pamphlet-pamphlet rumah tu, kerusi dia serupa je semua. Dia punya meja makan serupa je. Almari pakaian serupa je. Tu maksudnya dia dah ada standard. Beza dia diwarnakan aja. Okay, beza diwarnakan. Tapi simbol dia sama. Itulah grafik komunikasi teknikal. Okay. Seterusnya, yang terakhir ni, dia ceritakan tentang kerjaya yang berkaitan dengan grafik komunikasi teknikal. Okay, ini secara general je lah. Okay, dalam jurutera ini, tugas utama dia inilah, menyediakan idea dan konsep awal reka bentuk, memahami dan mengesahkan lukisan teknikal. Okay, jangan kamu ingat jurutera ni hanya buat bangunan. Jurutera hanya buat jalan. Ada lagi jurutera elektrik, jurutera elektronik, jurutera mekanikal, jurutera automotif, jurutera aeroangkasa, macam-macam lah jurutera. So, yang ini grafik ni biasanya kita yang awam sajalah. So, arkitek dia merangka idea pembinaan bangunan, memahami dan mengesahkan pelan. Arkitek ni dia ada imajinasi sikit lah. Dia boleh lukis lakar bangunan tu dari dalam rumah, okay, luar rumah. Landscape pun ada arkitek landscape dia. Ada khas lah. Untuk jadi arkitek landscape memang ada. Okay. Pelukis plan. Pelukis plan ni dia menyediakan lukisan teknikal lah. Mengikut konsep, bukan ikut suka hati dia. Okay, mereka bentuk ni, mereka bentuk sama ada bentuk model atau cerita benar berdasarkan lukisan teknikal terperinci. So, ID pun termasuk dalam mereka bentuk. Okay, interior designer. Bukan ID MOE interior designer tu. Okay, so itu sahaja untuk pengenalan kepada grafik komunikasi teknikal. Semoga bermanfaat kepada semua. Jangan lupa ulang kajilah untuk tajuk ini. Okay. Sekian daripada saya. Terima kasih.